Assalamualaikum. Bertemu kembali lagi kita dalam siri menjawab soalan pengiraan kos MPV Catering dan Penyajian. Okey, anak-anak, kita masuk episod kedua ya. Okey, ingat lagi tak soalan ini? Siapa yang dah pernah tengok video episod 1 cikgu, kamu mesti pernah tengok soalan ni. Okey. Dalam episod kali ni kita guna lagi soalan ni. Tapi untuk kira apa ya? Dalam episod kali ni cikgu nak jawab soalan satu Roman tu lagi. Kos bahan bagi 100 biji kuih lompang. Cuma cikgu nak bagi cara yang lebih mudah lagi. Cara yang lebih mudah lagi. Okey. Okey, inilah soalan yang kita nak jawab. Soalan 1 Roman, iaitu kos bahan bagi 100 biji kuih lompang. Okey, kita ulang ya. Dia nak cari kos bahan dalam jadual yang diberi ni, jadual 1. Okey, dalam jadual 1 ni diberi kos bahan lah. Kos bahan untuk 50 biji kuih lompang. Cikgu ni tersasul pula. Alright, kita pergi ke slide yang berikutnya. Baiklah, dalam episod yang lepas, cikgu dah tunjukkan jalan kira macam mana nak mencari kos bahan bagi 100 biji kuih lompang. Okey, cara dalam episod pertama tu, mula-mula kita cari dulu kos bahan bagi 50. Okey, sebab maklumat yang kita ada adalah untuk 50 biji kuih lompang. Okey, mana? Tengok. Ni kita tengok kat sini. Okey, mana maklumat dia? Maklumat dia ini. Ini maklumat dia. Okey, ni maklumat dia. Jadi kita tambahkan saja. Tambahkan saja. Tambah. Okey, dapatlah RM15. Okey, dapat RM15. Okey, lepas tu yang ni kita cari untuk 50. Nampak tak? Sebab maklumat yang kita ada untuk 50. Lepas tu barulah bila kita dah cari maklumat yang 50, bila kita dah cari kos bahan untuk 50, jadi kita boleh gunakan maklumat ataupun jawapan yang kita dah dapat ni jawapan dia, untuk dapatkan kos bahan untuk 100 pula. Macam mana cara dia? Yang ni kita darab dengan 2. Okey, kita darabkan dengan 2. Darabkan dengan 2, cikgu kata macam mana nak cari? Kita congak sifir ataupun kita bahagikan 100 dengan 50. Kita dapat 2. Tapi masalahnya, kalau tiba-tiba dia suruh awak cari untuk 120 ataupun dia suruh awak cari untuk 130. Kan? Kalau awak bahagikan dengan 50 ataupun yang ni bagi dengan 50, awak tak dapat nombor bulat. Okey, nombor bulat yang untuk awak letakkan kat sini. Jadi awak akan keliru. Jadi cikgu akan perkenalkan satu lagi kaedah supaya awak lebih mudah untuk mengiranya. Okey, boleh tengok ya. Berbeza kan? Berbeza sebab apa? Ni tak ada anak-anak panah dah. Tapi langkah pertama sama. Ni cara yang kedua ya. Cara kira yang kedua. Okey. Yang pertama mula kita cari kos bahan untuk 50. Sama je macam tadi. Gunakan maklumat yang kita ada kat sini. Tambahkan saja. Okey. Kita carikan jumlah dia. Okey. Untuk 50 dapat RM15. Lepas tu bila nak cari untuk 100 pula. Okay. Ini yang nilai yang kita nak cari. Kita nak cari untuk nak cari kos bahan untuk 100.
dah kira kos bahan kos bahan untuk 50. Lepas tu dah ada jawapan. Dah ada KB. Okey, jawapan 50 sama dengan RM 15. Okey. 3 ni. Ambil perhatian betul-betul yang ni. Okey. Nak cari KB kos bahan untuk 100. Jadi kita nak cari 100. Kita letakkan 100 ni, kita buat ni. Okey. Yang ni kita namakan dia sebagai X. Dah kira kos untuk 50, kita panggil Y. Yang ni kita Z. Okey. Maknanya ni kuantiti yang kita nak carilah. Ya, 100, ni 50. Ambil nombor, okey. Jadi sebenarnya jalan kira dia X bahagi dengan Y darab dengan Z. Ni kalau kita nak tengok secara matematik lah. Tapi nak mudah, kamu tengok je yang ni. Okey, 100 ni letakkan dekat atas. Okey. Oh, hilang pula. 100 tu letak kat atas. Okey, 50 tu letak kat bawah. Kenapa ada atas ada bawah? Ini menunjukkan operasi bahagi. Lepas tu kita darabkan dengan apa? Okey, kita darabkan dengan apa? Darab dengan jawapan kos bahan untuk yang kita dah ada tadi. RM15. Daripada mana datang RM15? Daripada sini. Oh, bersimpang siur. Harap-harap boleh faham lah ni nanti ya. Nanti cikgu jelaskan dengan highlighter ya. Okey, kalau awak kira, tekan kalkulator, tekan 100. Okey, tekan bahagi, tekan 50, tekan darab, tekan 15. Sebab operasi ni melibatkan bahagi dengan darab, awak boleh buat je daripada kiri ke kanan, tak perlu buat tanda tak perlu buat tanda siapa dulu. Okey? Sebab jawapan dia akan sama je. Jadi awak akan dapat jawapan RM30. Cuba kira dapat tak jawapan tu? Sama tak? Tengok jawapan RM30 kan? Sama tak dengan? Okey, sama saja. Cuma jalan dia lebih mudah. Okey, kita tengok ya. Cuba highlight kan. 50 duduk kat mana? Kat bawah. Nampak tak? 100 duduk kat mana? Kat atas. 15, kita darabkan dengan yang atas dengan bawah tadi. Dapatlah jawapan RM30. Nak lebih jelas? Okey. Kita tukar sikit soalan ni. Kita tukar Ini kita cari, tengok soalan untuk cari 100. Nanti kita tukar sikit soalan. Cuma cikgu nak tegaskan tegaskan di sini. Bila kamu tulis ni, tulis betul-betul. Nak cari untuk berapa? Nampak tak ni? Nampak tak ni cikgu buat? Kos bahan untuk 100 ni mesti tulis. Sebab ramai pelajar yang dia tak tulis. Dia buat macam ni je. Kos bahan sama dengan RM30. Betul. Tapi susah nanti kalau kita nak semak. Betul ke dah siap ke jawapan ni? Jadi kita buat yang penuh lah. Ni kos bahan untuk berapa kita cari? Untuk 100. Sama dengan RM30. Paling tidak tulis macam ni lah. Nak lagi baik tulislah titik kosong-kosong sebab ni duit. Okay, kita tahu ini adalah dalam ringgit Malaysia. Jangan tulis sama dengan 30. Gitu je. Boleng-boleng je macam tu. Okey, tak mau macam ni. Tulis dalam unit ringgit Malaysia sebab kita cari berapa kos. Kos dalam unit ringgit Malaysia sebab kita kat Malaysia guna duit ringgit Malaysia. Okey, sekarang cikgu dah tukar soalan. Baca soalan tu. Hitung kos bahan bagi 200 kuih lompang. Kita cuba gunakan cara yang sama. Tapi sebelum tu ingat, 200 kena kita diamondkan. Okey, kita tulis ini. Kita tulis kos bahan untuk 50 ini yang tadilah. Yang kita dah cari. Cikgu pendekkan dia punya jalan. Dapat RM15. Jadi kita nak cari untuk RM200. Jadi nampak tak 200 duduk kat mana?
kat atas, 50 duduk kat bawah. Ini adalah operasi bahagi. Darab dengan berapa kos bahan untuk 50 tadi? RM15 kan? Cuba kira, tekan kalkulator. Bila tekan kalkulator, 200 bahagi dengan 50 darab dengan 15. Dapat tak jawapan ni? Okey, dapat jawapan ni betul. Okey, kita cuba lagi soalan yang lain. Okey, sekarang nak cari untuk 120 pula. Sama je. Okey, kita dah cari tadi. Kita ada jawapan kos bahan untuk 50, RM15, betul kan? Okey, lepas tu kita nak cari untuk 120. Cikgu kata tadi kalau 120 bagi dengan 50, kita tak dapat nombor bulat kan? Tapi dalam jalan kira ni kita tak perlu pening-pening. Kita letak je 120 letak kat atas, 50 letak kat bawah, darab dengan 15. Okey, jadi tekan kalkulator, 120 bahagi dengan 50 darab dengan 15. Tulis ni kos bahan untuk nampak tak ni? Cikgu dah tersalah tulis ni. Ni salah ni. Ni cara kita boleh semak. Sepatutnya kita tulis kos bahan untuk 120. Okey, sama dengan bila kita kira yang ni dapatlah jawapan yang ni. Okey. Next, kita cuba tengok yang cikgu bagi lagi soalan. Okey, bagi soalan lain lagi kita tengok supaya kamu betul-betul mahir dengan cara ataupun kaedah ini. Okey, kalau 2 soalan tadi, cikgu ataupun 3 soalan tadi awak kena cari kos bahan 100. Betul? Cari kos bahan untuk 200. Besarnya. Lepas tu cari kos bahan untuk 120. Okey, ini cari cikgu kata. Ataupun hitung. Okey, yang ada kita ada kos bahan untuk 50. Betul? Sekarang soalan ni tengok 50 dengan 100, 50 dengan 200, 50 dengan 120. Semua nombor yang cikgu suruh cari ni tadi besar daripada 50. Okey. Tapi dalam soalan ni kita nak cari untuk 25 biji kuih lompang. 25 ni lebih kecil. Bolehkah kita guna cara yang sama? Kita tengok ya. Okey, kita ulang balik cara yang pertama tadi. Kita ada kos bahan untuk 50 sama dengan RM15. Okey, kita nak cari kos bahan 25. 25 letak atas. 50 letak bawah. 15 ni kita nak darabkan dengan 25 bahagi dengan 50. Jadi tekan kalkulator, 25 bahagi dengan 50 darab dengan 15. Bolehlah dapat jawapan untuk 25 ni. Guna je cara yang sama ni. Okey. Last. Okey, last. Kita cuba soalan yang last. Kita tukar sikit soalan kan? Okey. Nampak tak? Dalam soalan ni kita nak cari untuk 1 babe. 1. Lagi kecil. Kan? Daripada kita nak cari untuk 100, nak cari untuk 200, dah cuba. 110 pun dah cuba. Kan? Kita dah cari untuk 25. Sekarang kita nak cari untuk 1. Boleh ke? Kacang je ni. Boleh lah. Okey, maklumat yang kita ada, kos bahan untuk 50 sama dengan RM15. Kita nak cari kos bahan 1. Nampak tak cikgu tulis ni? Jangan tak tulis ni. Tajuk dia. Okey, tengok 1 letak kat atas. 50 letak kat bawah. Darab dengan RM15 yang kita dah cari tadi. Tekan kalkulator. 1 bahagi dengan 50. Darab dengan RM 15. Dapatlah jawapan 30 sen. Okey, kalau awak nak tahu betul tak jalan pengiraan kita ni, cuba awak cari ni. Awak cari ni sebab ni 1 kan, 30 sen RM
darab dengan 100 ataupun RM 30 sen darab dengan 200 RM 30 sen darab dengan 120 RM 30 sen darab dengan 25. Dapat tak jawapan yang sama macam kita kira tadi? Kalau dapat, maknanya cara kita ni betul. Okey, saya harap kamu boleh faham dengan penerangan saya pada episod kedua ini dan kamu dapat menyiapkan tugasan yang saya berikan mengikut masa yang ditetapkan. Tak faham boleh tanya ya. Okey, anak-anak selamat menjawab. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di episod 3 ya. Bye.